Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dah mula masuk, Masya Allah. Masya Allah. Kawan-kawan dah mula masuk hari ini, hari cuti lagi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fiik. Waalaikumsalam, Masya Allah. Kita teruskan, Masya Allah. Moga Masya Allah sampai 9. Lepas tu Insya Allah kawan-kawan dah masuk. Kita dah esok hari Selasa, hari 10 hari bulan tu dah kita dah mula PKPP. Kita dah mula PKPP. InsyaAllah kita bincanglah macam mana cara pengajian kita. Pengajian tengah hari, pagi ke malam ke, nanti kita bincang di hari yang ke-9 lah. Esok insyaAllah kita bincang macam mana cara pengajian kita seterusnya pada waktu PKPP. InsyaAllah, maksudnya kita mengaji malam ataupun kita mengaji pagi ataupun mengaji malam. Bila kita nak mengaji pagi, bila kita nak mengaji malam, atau kita nak mengaji malam saja. Nanti kita bincanglah insyaAllah. Esok kita bincang dengan tuan-tuan. Saya bincang dengan tuan-tuan supaya kita dapat meneruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita dapat meneruskan pengajian kita malam ataupun siang. Jadi kalau malam tu kita tak ambil masa panjang lah, mungkin 1 jam ke, 1 jam pun dah panjang kan. Macam mana kalau hari minggu yang tidak ada daurah, so minggu daurah tu minggu ketiga, minggu kedua dan minggu keempat lah. Kalau minggu tak ada daurah, buat masa sekarang daurah tu di situlah tarikh dia. Jadi kalau tak ada daurah, macam mana kita, minggu tak ada daurah, macam mana berlas pengajian kita hari Sabtu, hari Ahad pagi ke. Masya Allah. Audio tak jelas mungkin kawasan tuan, ataupun saya bercakap perlahan. Mula-mula ni perlahan dulu percakapan dia. Masya Allah. Gambar audio jelas, Masya Allah. Jadi tuan-tuan boleh tengok esok kita buat perbincangan hari ni, ataupun tengoklah lepas pengajian ni kan. Lepas pengajian hari ni kan hari cuti lagi sikit. Di hujung nanti kita bincang sikit macam mana pengajian kita pada waktu PKPP dan seterusnya lah. PKPP dan seterusnya, macam mana cara pengajian. Masya Allah. Abu Hanafiah, Subhal khair, Masya Allah. Belum audio dia biasalah pagi-pagi dah mula start. Okey. Kita akan bincang di akhir nantilah. Kita akan bincang di akhir nanti, dalam jam 8 lebih-lebih nanti kita akan bincanglah macam mana cara pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballaghin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi peluang pada kita
untuk meneruskan perjuangan kita. Masya Allah, kita berada di dalam pengajian ilmu yang mana dalam pengajian-pengajian ilmu ini ad-dinu qulul adab, ulama mengatakan agama itu satu peradaban. Jadi masalah mana-mana adab-adab semasa pembelajaran ilmu, sewaktu berada di hadapan guru, begitulah juga kita peradaban kita menuntut ilmu ni, kita sentiasa hadirkan peradaban dan kelebihan-kelebihan belajar ilmu, terutama adab lah. Jadi tuan-tuan, kita menjaga adabnya supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilmu kepada kita, insya-Allah, saya dan tuan-tuan. Kita pergi kepada hadis yang terakhir di dalam bab dosa-dosa besar, iaitu hadis yang ke-14, iaitu manusia terbahagi kepada kufur dan syirik. Ini conclusion lah daripada hadis. Cantik yang disusun, cara penyusunan hadis yang dibuat oleh pengarang Mishkat ini terlalu cantik. Dia bawa susun, dia bawa hadis macam mana, dan akhir sekali dia bawa ending kepada bab itu, macam mana pendapat-pendapat mereka-mereka yang salaf yang terdahulu mengenai perkara-perkara yang nak dibincangkan tadi. Manusia terbahagi kepada kufur dan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala inna an-nifaq kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma al-yawma fa innama huwa al-kufru wal iman. Rawahu Bukhari. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, hanya saja nifak itu pada zaman Nabi. Adapun pada zaman ini ia adalah kufur dan atau iman. Adalah kita jelaskan dahulu sebelum pengajian kita dahulu, iaitu kita belajar di sini dalam babun nifaq, bab alamatin nifaq, iaitu bab tanda-tanda kemunafikan. Dan munafik yang dimaksudkan oleh pengarang ialah munafik amali, sebagaimana yang telah dinafikan dalam hadis yang terakhir ni, hanya di zaman Rasulullah sahaja zaman yang ada munafik. Selepas itu tak ada lagi zaman munafik. Yang dikatakan oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, bermakna munafik yang dimaksudkan di dalam babul alamatul munafik ni ialah munafik amali. Tetapi boleh jadi juga setengah-setengah keadaan dia bermaksud munafik hakiki. Jadi munafik ada dua lah, munafik hakiki dan munafik amalan, munafik amali. Tengok ulama Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman yang begitu mendalam. Bukannya sebab itu setelah saya jelaskan sesuatu perkara itu tidak diberi hukum hanya dilihat kepada satu-satu hadis sahaja. Bahkan ulama akan membentangkan perkara yang penting, adakah hadis ini bersalahan atau bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, mana-mana ayat Al-Quran. Jika hadis itu sahih dan dia bertentangan dengan mana-mana ayat Al-Quran, maka perlulah hadis itu ditafsirkan, ditakwil. Takwil maksud itu ditafsirkan dan dijelaskan mengapa berlakunya percanggahan tersebut dan sebab-sebab percanggahan. Dan bila berlakunya percanggahan, maka sedaya upaya ulama akan mencari jalan keluar. Kenapa? Kita bukan hanya melihat kepada luaran hadis itu sahaja, sebab hadis ni ialah satu bahan mentah yang perlu diproses. Jadi kalau kita adunkan dengan baik, maka kefahamannya yang begitu jelas. Tapi kefahaman ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberinya kepada ulama-ulama, khususnya ulama mereka yang terdahulu. Jadi mereka akan letak bahawa ulama-ulama ni, mereka ulama ikram ni akan letak, a'imah ikram ni akan letak, adakah dia bersalahan dengan Quran. Letak semua ayat Quraniyah yang bersangkut paut dengan perkara tu, dan hadis mubarakah, hadis-hadis Nabi yang mulia ini, mubarak ini dibentangkan. Dan selepas itu barulah dikeluarkan pendapat atau hukumnya.
dengan kaedah tarbit, cara kesinambungan, atau kaedah kedua, rajih atau marjuh, mana yang nak dirajihkan, yakni diutamakan, manakah yang nak dikemudiankan. Dan yang ketiga, proses ketiga iaitu nasih atau mansuh. Pengamalan hadis itu, adakah dia masih lagi nasih hukumnya ataupun sudah mansuh hukumnya. Jadi tidak dilihat, bukan ulama nak menafikan. Mungkin kadang-kadang ulama telah menjelaskannya. Dia bukan nak menafikan mana nak menafikan sabdaan Nabi. Wa'yazubillah, tak ada nak menafikan sabdaan Nabi, atau tak nak mengatakan, cuma ulama menjelaskannya supaya jelas bahan tersebut. Begitulah cara-caranya, cara yang mana kita faham. Jadi kefahaman ini kita hanya mengambilnya daripada ulama-ulama. Dia bukan hanya melihat kepada satu hadis sahaja dan melihat kepada zahir hadis saja. Sebab hukum itu disabitkan dengan 4 cara yang saya telah bagi tahu dulu. Pertama iaitu dengan cara ibaratun nas. Apa itu ibaratun nas? Iaitu sesuatu yang tertera secara lafaz dalam hadis tadi. Maknanya lafaz disebut, perkataan itu disebut. Maknanya penjelasan itu disebut secara lafaz dalam hadis tadi. Okey. Selepas itu, kita hukum juga disabitkan daripada isyaratun nas. Apakah isyarah daripada ayat-ayat tadi atau hadis-hadis tadi. Dan kedua, daripada nas tadi. Nas tu maksudnya Quran dan hadis lah. Dan yang ketiga, dalalatun nas. Apakah petunjuk hadis itu. Petunjuk hadis itu. Jadi dia dicari dengan gabungan-gabungan hadis yang lain untuk memahami, dan perkataan-perkataan ulama, kaul-kaul ulama. Yang mana kaul ulama ni mereka bukan fikir sendiri, mereka adanya kaedah, adanya satu kaedah yang mesti dipatuhi, iaitu kaedah dalam bahasa Arabiah sahihahnya, dari sudut bahasanya, dari sudut istilahnya. Maka sebab itu satu-satu takrif itu ditakrif dari sudut bahasa, dan satu-satu takrif itu ditakrif dari sudut istilah. Apa istilah dari segi istilahnya? Dan istilah ni pun banyak. Istilah syaraknya, istilah ahli lughahnya, istilah urufnya, itu banyak. Jadi sebab itu dia berhak kepada dalalatun nas. Dan akhir sekali dia tengok kepada iqtida'un nas. Iqtida'un nas, iaitu apakah takaza, apakah kehendak dan takaza hadis tersebut. Maka daripada ibaratun nas, daripada isyaratun nas, dari kedua isyaratun nas, ketiga dalalatun nas, keempat ialah iqtida'un nas. Itu susunan-susunan lah, ada disebut. Ada juga istilah ni disebut dengan cara lain. Disebut dengan cara, bukan dalalatun nas, bukan iqtida'un nas. Dia disebut dalam bentuk yang lain. Sebab pengistilahan ni disebut oleh ulama. Jadi kadang-kadang istilah tu dipakai di sini, dan istilah ni dipakai di situ. Dua-dua istilah yang berbeza tapi makna satu je. Sebab tu dia panggil alfaz mutaradif. Mungkin maknanya sama, mungkin maknanya satu. Jadi ketentuan itu diberitahu oleh ahlinya. Ketentuan itu atau kefahaman itu difahami oleh ahlinya. Dan ahlinya banyak, maka kita memakai mazhab jamhur. Dan dalam mazhab jamhur pula, kita kalau melihat satu-satu ikhtilaf, kita memakai mazhab jamhur. Kalau dalam bahagian fiqh pula, maka kita melihat dalam mazhab jamhur pun dalam mazhab 4, tapi kita bersandarkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Bermazhab dalam Imam Syafi'i. Di kalangan Imam Syafi'i pun ada a'imah-a'imahnya. Ada ulama-ulamanya. Maka kita memakai qaulil rajih, qaulil mukhtar, qaulan yang terpilih, atau qaulil rajih, qaul yang diguna pakai. Begitu dalam perbincangan. Jadi bukan kita memakai qaul ulama tadi, kita memakai qaul Syafi'i, kita mengikut pendapat Syafi'i faham tak? Kefahaman ini difahami oleh mereka-mereka yang arif. Mereka-mereka yang arif dan mereka-mereka yang bijak. Nak dibandingkan orang sekarang dengan orang dahulu,
memang tak terbandinglah. Memang tak terbandinglah kefahaman mereka yang terdahulu dibandingkan dengan mereka-mereka yang sekarang, iaitu kita panggil dia ulama-ulama latest sekarang lah, ulama-ulama yang terkemudian tadi. Sebab tu dia ada pembahagian ulama-ulama mutakaddimin, ulama-ulama kaul-kaul mutakaddimin, mereka yang terdahulu, mutaakhirin, mereka yang terkemudian. Begitu dibahagikannya. Jadi kita melihat di situ kaul ulama dan pendapat ulama. Jadi sebab itu ada pertentangan saja. Jadi dan mungkin kita memilih sesuatu kaul. So dalam pemilihan kaul tadi, dalam pemilihan sesuatu hukum, dengan sebabkan rajihnya kaul tadi mengikut imam-imam yang kita pilih, mengikut i'tiqad, mengikut muqallid, kita sebagai muqallid kepada muqallidnya imam-imam tersebut, iaitu imam-imam tersebut, maka kita tidak boleh hulu. Maknanya kita tidak menyalahkan semua orang, tapi kita menggunakannya, kita mengamalkannya sebagaimana yang diberitahu oleh muqallid kita, iaitu pegangan di dalam mazhab kita. Walaupun ada hadis mengenalkan hadis mengenai perkara-perkara tersebut. Jadi siapa kita yang nak menentukannya? Misal contohnya di dalam qunut subuh, Jadi a'immah iaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mereka tidak membaca kunut. Dalam kunut subuh. Sembahyang subuh mereka tidak membaca kunut. Kunut subuh tu dipanggil kunut nazilah. Sebab ada kunut satu lagi, Imam Abu Hanifah dia ada kunut, iaitu kunut di solat witirnya. Kunut solat witirnya lain, tak sama dengan kunut yang kita baca, kunut nazilah. Kunut nazilahnya iaitu kita baca selepas solat subuh, sewaktu solat subuh, selepas daripada rokok, sama ada sepanjang sembahyang subuh ataupun sembahyang witir di malam yang ke-16 hingga ke akhirnya. Itu dipanggil kunut nazilah. Dan kunut ini tak semestinya diberi pada waktu subuh, tapi kita telah menjadi satu kemestian, tapi dia bukanlah sampai kepada peringkat wajib. Jadi dalam mazhab Imam Hanifah, mereka tidak memakai kunut. Di dalam solat subuh. Jadi mungkin kita terbaca hadis tadi dan mungkin kita berpemikiran, betul lah, tak payah kunut lah. Kenapa nak perlu kunut? Kenapa kepentingan kunut tadi? Tak ada pun. Ada hadis mengatakan tidak ada kunut pun. Imam Hanifah tidak ada kunut pun. So kita tidak beramal dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Kita beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Maka kita membaca kunutnya. So kita tidak boleh fikir dengan logik kita. Sebab kelojikan kita tadi, sandaran kelojikan kita tak boleh. Dia disandarkan kepada nas dan nas. Maksudnya dia sandarkan kepada nas. Dia sandarkan kepada nakal. Nakal ni ialah apa yang diriwayatkan oleh hadis dan apa yang diistimbatkan oleh hukum, yang diistimbatkan dihukumkan. Jadi kita meyakini apa yang telah dibuat oleh ulama kita, iaitu pegangan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita tidak menolak mazhab lain. Dan mungkin jika bersama di tempat yang lain, kita bersama dengan mereka. Macam saya belajar di Pakistan 10 tahun. 10 tahun saya tak ada kunut. Saya tak baca kunut pun 10 tahun. Jadi dah imam tak berkunut, jadi kita tak payah kunut. Tapi kita balik Malaysia, kita menegakkan kunut. Sebab kita beramal dengan sesuatu fiqh yang telah tersusun, garis jalur susurnya. Jadi sebab itu, walaupun kita mempelajari hadis, tapi kita bermazhab. Mereka yang bermazhab, iaitu adanya ikutan kepada mazhab-mazhab yang telah ditentukan oleh ulama, iaitu dalam mazhab yang 4. Sebab itu kita panggil dia, kita bertaklid. Jadi ada perkara yang mengatakan taklid tak boleh. Taklid mana boleh? Iman mana boleh taklid? Ya, kita kata iman tak boleh taklid. Tetapi di dalam fiqh kita bertaklid. Telah saya jelaskan dahulu, Imam Hafiz rahmatullah alaih. Imam Hafiz rahmatullah alaih ni seorang yang spesialis dan pakar di dalam bidang Al-Quran.
yang mana beliau di antara qiraah Quran, di antara qiraah Quran iaitu Imam Hafiz rahmatullah alaih. Riwayat Imam Hafiz. Kita memakaikan qiraah, maknanya qiraah Imam Hafiz, bacaan Imam Hafiz. Jadi tarik yang dibuat oleh Imam Syatibi, riwayat yang diambil daripada Imam Asim. Dan semua mereka ni diambil daripada guru-guru yang teratas, iaitu sahabat. Dan sahabat mengambilnya daripada Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Iaitu mereka ada kiraat-kiraatnya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Banyak qari-qari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil daripada jalan susur, iaitu Imam Asim. Daripada Imam Asim, anak muridnya Imam Syatibi. Sebab Imam Syatibi memperkenalkan kiraat yang 7, bacaan kiraat tawatur yang 7. Tapi zaman Jazari dia memperkenal satu lagi kiraat, iaitu kiraat masyhur. Jadi sebab itu di dalam kiraat tu ada kiraat 10. Di antara kiraat 10 pula kita akan bagi kepada 2 guru, dan setiap guru ada 4 orang anak murid. Dan dalam kiraat 10 itu terdapatnya 80 kiraat bacaan-bacaan lehjah-lehjah yang tertentu. Tapi kiraat 80 yang masyhur ni ada 2 saja. Kiraat Warash dan kiraat Hafiz. Kiraat Warash dan kiraat Hafiz. Mana riwayat Warash, kiraat Warash yang dibacakan oleh dalam mazhab Maliki. Dan kita mengambil jalan iaitu kiraat Hafiz. Kiraat Hafiz ni, kiraat Hafiz adalah kiraat yang dibaca dan dipakai di seluruh dunia, lebih kurang dalam 80 hingga 80% dunia memakai kiraat yang diambil daripada kiraat Imam Hafiz. Imam Hafiz dia mempunyai pengikut yang begitu hampir mempopularitikan seluruh masyarakat dunia. Tapi bagi dia mesti ada satu pegangan, itu di dalam Al-Quran, di dalam bacaan Al-Quran. Dan bagi dia, walaupun dia mempunyai kepakaran dan kemahiran yang begitu mendalam dalam Al-Quran, tapi dia kata di dalam berfiqh, maka saya mesti bersandarkan kepada orang yang saya i'timad, yang meyakininya. Dan beliau telah menyatakan daripada pihak dirinya, saya bermazhab Imam Syafi'i. Sebab declare adalah penting. Declare adalah penting. Kamu mazhab apa? Aku tak ada mazhab lah. Aku semua hadis aku pakai je. Hentam saja. Semua betul. Hadis Nabi mana betul tak betulnya. Tak, kita mesti declare dan kita mesti berpegang. Kita tak boleh pakai kedoktoran kita, kehebatan kita, kelancaran kita, kefasihan kita, sebab kita orang terkemudian. Hebat macam mana pun kita tak hebat. Pandai macam mana kita pun tak pandai. So kita mesti berpegang teguh. Beliau begitu sekali mengikut dunia, seluruh 80% dunia membaca kiraat beliau. Tapi beliau masih lagi harus bagi beliau bukan mahir dengan Quran saja, beliau mahir dalam hadis, beliau mahir dalam fiqh, beliau mahir dalam segala bidang. Tapi di dalam beriktimad, beliau meletakkan satu kepercayaan. Maka beliau telah mendeklarkan saya bermazhab Imam Syafi'i. Beliau declare dalam kitab beliau, dia telah declare saya bermazhab Imam Syafi'i. Jadi siapakah kita jika kita tak bermazhab? Siapakah kita nak dibandingkan dengan orang-orang dulu? Kita tak mazhab. Orang dulu dia tak faham hadis, dia tak tahu makna sahih. Orang sekarang boleh faham sendiri, boleh faham hadis tu sendiri. Kita kata kita memahami hadis macam mana kefahaman ulama, dan kita meletakkan kepercayaan kepada ulama yang telah kita ikuti tadi di dalam mazhab-mazhab yang telah digariskan dan telah dibuat oleh mereka-mereka yang terdahulu. Begitu sekali. Jadi siapa kita nak dibandingkan dengan Imam Hafiz?
ilmu kita sampai mana. Fatihah pun tak betul. Fatihah tu kalau orang hebat dalam Fatihah, dia akan cari 60 atau 70 tempat kesalahan di dalam Fatihah. Ada 70 tempat. Kalau orang baca tu dia ada 70 tempat kesalahan Fatihah. Boleh cari. Nak cari salah ke? Tak, bukan cari salah. Maksudnya nak beritahu hebatnya ilmu tadi. Boleh mencari 70 tempat kesalahan di dalam Fatihah. Jadi siapa kita yang tak bermazhab? Siapa kita yang tak bermazhab? Hebatkah kita? Belajar tak macam mana pun, tapi tak bermazhab. Declarekan saya tak ada mazhab. Mazhab saya Quran hadis. Kita mesti berpegangan kepada mereka ini, ulama-ulama ini, a'immah ikram ini yang mulia, yang begitu meneliti dalam ibadatnya, teliti dalam setiap perbuatannya, dan orang yang mana memudahkan masyarakat, bukan memudahkan dirinya. Memudahkan masyarakat, bukan memudahkan dirinya. Begitu. Jadi sebab itu kita berpegang. Nanti sebab saya bentuk tuan-tuan nanti tuan-tuan akan belajar hadis tahu. Tuan-tuan akan datang macam-macam. So kita belajar hadis sekadar ilmu. Sekadar itu. Sebab itu Ustaz Abdul Samad, saya suka menakalkan perkataannya. Tuan-tuan, saya datang ke Malaysia dalam seminggu 2. Apa yang saya sampaikan itu ilmu. Apa yang saya sampaikan itu ilmu. Tuan-tuan ambillah. Jika ilmu yang saya sampaikan ini berceranggah dengan apa yang difatwakan oleh Tuan Mufti di tempat tuan, maka tuan mestilah memakai kaul mereka, mestilah mengambil kaul mereka dan beramal dengan mereka. Sebab mereka itu orang yang mana waqi', sahibul waqi', orang yang tahu permasalahan di tempat tuan. Saya datang sebagai lontaran ilmu. Jadi tuan-tuan nanti akan belajar hadis tinggi-tinggi. Misalnya contohnya lah, tuan belajar hadis habislah 6,000. Tuan-tuan tengok dah semua hadis. Tuan-tuan boleh tentu jadi buat mazhab sendiri pula. Tak, kita tidak. Siapalah kita nak dibandingkan dengan mereka yang dahulu. So zihin ni mesti ada dalam diri kita. Dan sentiasa kita menganggap kita ni, ya, mesti ada satu orang yang kita nak sandarkan. Begitu. Kan? Jadi sebab itu kefahaman ini cuba kita mendalami dan memahaminya. Wallahualam. Itu sedikit sebanyak saya ulang balik. Jadi siapa kita nak dibandingkan dengan Imam Hafiz? Imam Hafiz ni orang yang hebat dalam hadis, orang yang hebat dalam fiqh, orang yang hebat di dalam semua bidang ilmu. Kebanyakannya bukan setakat tahu, tapi menguasainya, dan terhebat di dalam bidang qiraah, tapi masih bermazhab, masih mendeklarkan beliau bermazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Abu Huzaifah, penerangan Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, beliau ialah sahibu sirrin Nabi, iaitu penyimpan rahsia Nabi. Semua nama orang-orang munafik ada di sisi beliau. Semasa di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau telah bertanya. Semasa zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, dan nama tu tak diberitahu oleh siapa. Hanya Nabi beritahu kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Kita orang dah pergi menziarahi pusara Huzaifah Al-Yamani. Dia di atas bukit di Syam, nak menuju ke Halab. Sebelum sampai kepada pusara, sebelum sampai kepada kubur Khalid bin Al-Walid. Supaya kita akan pergi sampai tu, kita pergi satu jalan perjalanan saja. Kita pergi ke kubur Huzaifah Al-Yamani di atas bukit. Nama tempat tu dia lupa, dia nak sampai ke Halab. Lepas tu kita pergi, sebelum singgah ke Khalid Walid, kita pergi ke pusara, iaitu menziarahi kubur Umar bin Abdul Aziz. Lepas tu kita pergi kepada sebelum sampai di Halab, kita menziarahi Khalid Al-Walid, kubur Khalid Al-Walid. So kita pergi ziarah lah. Allahu Akbar. Jadi beliau ialah bertanya kepada Sayyidina Huzaifah, adakah dalam kalangan orang-orang yang dilantik oleh beliau daripada kalangan munafik? Ada tak
gubernur yang aku lantik ni orang munafik? Huzaifah kata, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu kata, ada, tapi aku tak boleh bagi tahu kau lah. Kalau aku bagi tahu Tuan Amirul Mukminin, terus Amirul Mukminin pancung dia. Tak boleh, saya tak boleh bagi tahu. Sayyidina Huzaifah membenarkannya. Ada seorang munafik daripada pegawai tuan yang dilantik oleh Sayyidina Umar, akan tetapi beliau tidak memberitahunya kepada Sayyidina Umar walau bagaimanapun si munafik tersebut. Di dalam sangkaan Sayyidina Umar telah dikeluarkan oleh Sayyidina Umar melalui firasatnya. Maknanya dia melalui penyelidikan dia, pemerhatian dia, dikeluarkan orang tadi di atas reason yang tertentu lah. Okey, tengok di dalam bab ini, di dalam bab memberhentikan seseorang, di dalam bab memberhentikan seseorang, jika kita ialah majikan, jika kita adalah majikan, maka di dalam bab memberhentikan pekerja-pekerja. Okey, kalau ada satu orang, dia bekerja dengan kita lah, contohnya kita majikan, dia bekerja dengan kita, banyak kelebihan-kelebihan dia, banyak kelebihan-kelebihan dia dan kepandaian beliau di dalam menguasai sesuatu dalam pengurusannya. Tapi ada sedikit kelemahan daripada pihaknya yang tertentu. Dan kelemahan tu kelemahan yang ketara lah, walaupun sikit, kelemahan tu ketara. Kelemahan tu boleh menjadi sebab seorang itu diberhentikan pekerjaannya. Jadi sebelum kita berhentikan pekerjaan dia, maka kita nasihat dahulu, kita bincang dulu, kita tengok kesalahan satu orang tadi, kita bincang dulu. Di mana kita panggil dia, kita bincang dengan dia. Ini perkara-perkara yang tuan nampak, ini perkara-perkara yang tuan, tapi kepandaian dia, saya tengok Haji Khalid rahmatullah alaih, almarhum Haji Khalid rahmatullah alaih, beliau kata dia ada satu dalam jemaah kita dalam Malaysia ni, di antara syura kita lah, Haji Khalid rahmatullah alaih. Dia kata dia ada kantin. Bila ada kantin, dia kata satu orang tu, dia dah orang dah bagi tahu dah, orang ni dia akan ambil duit, tahu tak? Dia ambil duit. Maknanya cash kan, money cash kan. Dia jaga kaunter dan sebagainya. Dia sebab tu kaunter dia tak diberi pada siapa. Kaunter ni diberi pada orang yang kepercayaan. Sebab benda tu bayar dengan cash. Cash ni teruji tuan-tuan. Janganlah Allah uji kita dengan cash. Janganlah Allah uji kita dengan harta. Tuan guru kami selalu cakap, kita kata orang tu makan, orang tu makan berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, makan duit orang. Kita kata makan duit orang. Jangan. Kalau kita di tempat tu pun kita tak tahu. Illa man rahima rabbi. Kecuali orang yang mana Allah merahmatinya. Sebab tengok duit, mata tengok duit. Yalah buta, dia akan jadi buta. Berjanggut macam ni pun, berserban macam ni pun, bahaya. Sebab main dengan duit dan benda cash pula tu. Moga Allah selamatkan kita. Sebab kita tak tahu benda tu. Kita boleh kata orang, Allah, begitu, begini, dah 30 tahun dah makan duit, 30 tahun dah makan duit, 30 bilion dah makan duit dalam masa 30 tahun. Ustaz kami dia bagi satu perkataan, dia kata kalau kita di situ, kalau kita di situ, di tempat orang tu yang kita tuduh dia makan 30 bilion. Kalau kita di tempat tu, kita 60 bilion pun tak tahu. Jadi sebab tu, kita perlu tahu dan bila kita perlu sedari benda tu. Tapi kita tidak boleh merendahkan orang. Sebab bila kita berada di situ, jadi bila kita dapatinya, kita panggil dia, kita tegur dia. So kita perlu baiki dia. Kita bagi peluang dia. Kita tangkap dengan kesalahan dia, kita bagi peluang dia. Sebab kan kalau tuan-tuan kerja government, bukan dia boleh berhenti terus. Tak ada, orang tu dinasihatkan berhenti je. Dia diberi surat, dan barulah dia berhentikan. Panjang cerita dia. Jadi begitulah. Jadi kita lihat satu kesalahan kita, sebab banyak lagi kebolehan dia, dan baru kita tambahkan, dia beri peringatan pada dia lagi dan lagi. Kalaulah dia tidak dapat juga mengubah kelemahan dia tadi, maka bolehlah dinasihatkan dia untuk berhenti.
Tak boleh. Apatah lagi kalau perkara sebagai satu laporan. Laporan pula juga kita tak boleh dengar sebelah pihak. Kalau buat laporan sebelah pihak, mungkin ibu bapa yang ada anaknya di madrasah. So, tak boleh dengar cakap anak. Tak boleh dengar cakap anak. Tak boleh dengar cakap anak. Kita tak boleh dengar cakap anak. Kita kena dengar dua belah pihak. Satu benda, kalau kita dengar salah satu pihak, kita ialah orang yang zalim. Sebab kita membuat satu keputusan hanya mendengari kepada satu pihak sahaja. Kita tak lihat daripada pihak yang seterusnya. Misalnya anak kita dia gaduh dengan kawan dia, anak kita dia gaduh dengan kawan dia. So kita tanya anak kita dia akan tunjuk dia yang betulnya. Dia akan cakap dia yang betul, kawan dia salah. Kalau kita tanya kawan dia cakap yang dia yang betulnya, kawan dia salah. Jadi kita kata begini. Cuba kita tanya anak kita. Okeylah, dia buat kat abang. Kenapa dia buat kat abang? Mesti abang buat kat dia dulu. Bila kita tanya macam tu, dia terberhenti sebentar. Sebab dia akan memberitahu benda yang dia betul. Dan dia akan elakkan daripada memberitahu satu benda yang salah. Sebab tu dari segi tu dia ada peguam bela, dia ada peguam cara. Dia kena dengar dua belah pihak. Dia kena dengar dua belah pihak. Begitu sekali. Jadi sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tanya, mana di kalangan munafik? Di kalangan governor aku. Huzaifah kata ada. Tapi aku tak boleh bagi tahu tuan lah. Saya tak boleh bagi tahu Amirul Mukminin lah. So Sayyidina Umar telah buang dia mengikut firasatnya. Jadi buang pun bukan dengan sebab dia munafik. Tak ada. Mengikut firasat adalah dalilnya, adalah reason dan sebab yang munasabah yang kita bahagikan. Lawyer pandai dah dalam bahasa lawyer. Sebab yang munasabah yang kita bahagikan, yang kita jadikan dia sebagai reason, yang mana dia sendiri pun dia sendiri pun boleh menerima atas reason tersebut. Wallahualam. Jadi Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, di zaman Rasulullah terbahagi kepada 3 jenis manusia: Islam, kafir dan munafik. Nabi bermuamalah dengan orang munafik di zaman baginda seperti bermuamalah dengan orang-orang Islam. Sebab itulah Nabi tidak membunuh mereka walaupun mereka hanya beriman pada lidah sahaja, sedangkan dalam hati mereka tak beriman. Jadi Nabi secara zahir dan hukum munafik i'tiqadi ni dia boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Tapi kenapa Nabi tak bunuh? Kenapa Nabi bermuamalah macam mana orang Islam? Sebab Nabi tak melakukan demikian. Kalau Nabi lah membunuh semua munafik tadi, maka orang luar akan lihat, Muhammad ni kawan-kawan dia yang Islam pun dia bunuh. Apatah lagi kita, lebih-lebih lagi lah. So, melihat perkara itu atas dasar reason tadi, maka Nabi bermuamalah sebagaimana yang mana bermuamalah dengan orang-orang Islam. Nabi tidak membunuh mereka kerana beberapa sebab, antaranya supaya orang luar tidak menganggap Nabi ialah seorang yang zalim, kerana mungkin mereka akan berkata pengikutnya sendiri pun dibunuh, apatah lagi kita. Orang munafik di zaman Nabi, mereka datang solat berjemaah di masjid, melainkan solat subuh dan solat isyak, kerana ketika itu wujudnya suasana amalan agama. Amalan agama dipanggil environment, dalam bahasa Arab bi'ah. Bi'ah ni suasana, environment. Sebab itu pentingnya kita mewujudkan environment. Pentingnya kita ialah mewujudkan environment. Environment ni penting. Sebab dengan salah satu environment ni, maka akan terpeliharanya suasana. Tuan-tuan lihat daripada pengalaman kita lah, daripada pengalaman jemaah. Bila kita pergi keluar luar negara, bila kita tengok community orang-orang India, orang-orang Pakistan, yang mana yang Muslim, bila sampai di sana, Masya Allah, mereka dengan agama mereka, Masya Allah, mereka dengan keislaman mereka, mereka terjaga keislaman mereka. Bahkan bukan setakat tu lagi, mereka jaga keturunan mereka. Sebab mereka ada satu community, sebab itu mereka ada satu environment yang boleh memelihara mereka. Tapi kita pergi, bukan kita nak merendahkan sesuatu kaum, tidak terlintas pun dalam hati kita. Tapi kalau kita pergi satu tempat, kita dapati orang Islam, tetapi ada golongan yang mana atuk dia Islam, anak dia dah campur aduk dah.
cucu dia tak Islam lagi dah. Banyak tempat-tempat jemaah pergi, dapati cucu dah tak Islam, asal orang Islam. Kenapa? Kenapa keislaman itu tak dapat dikekalkan di sana? Kerana environment tak ada, masjid tak ada. Kita pergi, kita tak bina suasana masjid, kita tak memperkenalkan masjid. So suasana masjid tak ada. Kita pergi di Amerika Selatan. Kita pergi di Amerika Selatan, kita pergi Brazil, jemaah-jemaah pergi ke Brazil, jemaah pergi ke mana, jemaah pergi ke tempat-tempat manalah. Jadi kita dapati ada keturunan orang-orang Islam telah murtad. Telah murtad. Keturunan orang Islam telah murtad. Keturunan orang Islam dah murtad. Anak dia tak Islam lagi, cucu dah tinggalkan agama. Jadi Islam tak dapat dijaga sebab salah satu untuk penjagaan Islam ni satu environment, satu bi'ah dan suasana masjidnya, suasana keagamaannya. Tapi ada golongan-golongan, kalau kita tengok daripada golongan Indo-Pak, jadi golongan Islam, Masya Allah dia dapat Islam kan. Saya belajar dengan satu orang kawan saya dia asal daripada India, dan keluarga dia berhijrah ke Mozambik. Dan dia menjadi ahli perniagaan di sana. Masya Allah. Tapi dia kata kami di rumah semua kami buat sendiri. Kami tak makan luar pun. Kami buat sendiri. Kek buat sendiri, makanan buat sendiri, biskut, makanan semua buat sendiri. Sebab apa? Sebab dia ada dalam suasana tu. Suasana yang mana bahaya. Dia ready made. Semua homemade buat sendiri. Jadi maknanya dia jaga benda-benda ni. Jadi sebab itu paling penting. Itu panggil mahol lah. Arab panggil bi'ah lah. Kita panggil suasana, environment tadi. Jadi semasa Nabi SAW masjid dihidupkan, orang munafik pun pergi ke masjid. Tapi sebab itu usaha kita berjarang sekarang untuk menghidupkan masjid, menghidupkan amalan-amalan masjid. Supaya apa? Ada suasana ni, supaya orang datang seronok ke masjid. InsyaAllah kita pun dah nak hampir buka dah masjid-masjid kita. Tuan-tuan ikut syarat yang terbaik, tuan ikut SOP, insyaAllah kita dapat buka masjid kita dengan terbaik. Dan sebab kita jaga, dan kita kena doa lah pada Allah supaya secepat mungkin masjid-masjid ini dibuka untuk menghidupkan kembali amalan-amalan masjid. Okey. Kemudian Sayyidina Huzaifah menyatakan pada zamannya, selepas wafatnya baginda, hukum telah berubah. Manusia terbahagi kepada dua, kafir dan Islam. Sebab itu dikatakan munafik terbahagi kepada dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah kafir dan munafik amali ialah orang Islam. Jika didapati dalil qat'i, lagi yakin, dalil yang qata', yang yakin, yang menunjukkan dalam hati seorang itu terdapatnya nifak hakiki, nifak maksudnya nifak hakiki, maka haruslah untuk menghukumkan bahawa dia adalah munafik, seperti mana kisah dua orang Yahudi menyamar Islam di zaman pemerintahan Sultan Nuruddin Az-Zingi yang dihukum bunuh kerana cuba mencuri jasad mulia Nabi SAW. Mereka telah mengorek lubang bawah tanah daripada rumah mereka ke makam Nabi SAW, iaitu Raudah, tetapi Allah mengilhamkan kepada Sultan melalui mimpi mengenai usaha jahat mereka sehingga mereka akhirnya ditangkap. Jadi zahirnya mereka dihukum sebagai munafik i'tiqadi kerana ingin mencuri jasad Nabi dan wajib dibunuh. Dan cerita ini telah saya ceritakan pada dalam membinasikan alamatul munafik. Okey, bab waswas, babul waswas. Bab waswas. Mula-mula iman. Yang boleh merosakkan iman ialah dosa dan sifat-sifat yang munafik. Dosa dan tanda-tanda munafik. Dosa-dosa besar dan tanda munafik. Jadi sebelum datangnya dosa, akan datangnya waswas. Akan datangnya apa? Was-was. Apa itu was-was? Fasal yang pertama, babul waswasati. Fasal yang pertama, Kitabul Iman dimulakan dengan hadis-hadis mengenai iman, kerana menjaga iman itu amatlah penting. Sebab kita beriman, untuk mengekalkan iman dalam diri kita adalah penting. Tasdik bil qalb, amalu bil arkan, dan amalu bil arkan, ikrar bil lisan. Tasdik bil qalb, ikrar bil lisan, amalu bil arkan. 3 syarat ni. 1 syarat hakiki,
dua syarat majazi. Dua syarat majazi iaitu syarat muhassanah telah kita bincangkan dalam mazhabul iman dahulu. So tengoklah video yang telah kita jelaskan. Tengoklah penerangan yang telah saya jelaskan di situ. Okey. Seterusnya disusuli dengan dosa-dosa besar dan alamat munafik kerana iman akan rosak dengan melakukan dosa. Rabat, apa perhubungan? Rabat ni hubungan di antara satu bab dengan satu bab. Kenapa bab ini disebut sebelumnya? Kenapa bab ini disebut selepasnya? Kenapa bab waswas ni disebut selepas bab tanda-tanda munafik dan dosa-dosa besar? Kenapa? Rabat antara bab ini, bab waswas ini, dan bab sebelumnya iaitu bab kabair dan alamatun nifaq ialah sebenarnya sebelum seorang manusia melakukan kejahatan yakni dosa, maka akan timbul dalam hatinya perasaan was-was dan ragu-ragu. Dia datang was-was, syaitan timbulkan was-was, syaitan mainkan perasaan dia. Syaitan akan jadi timbulnya was-was, ragu-ragu sama ada ingin melakukannya atau tidak, ya ke tak, ke nak buat ke tak nak buat. Perasaan ini lahir daripada hasutan syaitan. Syaitan akan berusaha melalui perbuatan was-was ini supaya manusia terjerumus ke dalam dosa yang boleh melunturkan imannya. Syaitan ditimbulkan was-was dulu, ditimbulkan pelbagai keraguan dulu. Sebab dalam was-was tadi manusia akan meninggalkan perintah. Dalam was-was tadi manusia akan meninggalkan perintah. Sebenarnya peninggalan perintah itulah yang sebenar, yang nak diusahakan. Tapi bila syaitan ni, laknatullah ni, dia usaha supaya kita ada was-was. Mengapa kita buat, kita tak confident, kita diburu oleh perasaan-perasaan yang menghantui perasaan-perasaan kita, yang menyatakan kita buat tak betul lah kerana terlampau nak jaga. Was-was ni terlampau nak jaga, terlampau nak berjaga-jaga sangat, dan terlampau tak endah sangat. Jadi dua-dua ni boleh jadi. Kita di tengah mu'tadal. Sebab tu al-Islam tu mutawasid. Kita berada di tengah-tengah. Okey. Jadi sebab apa dia meletakkan, syaitan tadi meletakkan seseorang tadi di dalam was-was? Supaya apa? Dengan sebab was-was tu akan tertinggalnya perintah. Bila tertinggalnya perintah, itu yang menyebabkan dosa. Itu matlamat dia dalam was-was ni, supaya tertinggalnya perintah. Dengan meninggalkan perintah, itulah menyebabkan seorang tadi telah sampai kepada dosa besar. Yang boleh, dan dosa itulah yang boleh melunturkan keimanan. Okey. Was-was itu apa? Was-was ialah satu perkara yang nazari. Nazari. Kita akan belajar dalam mantik. Sebab tu dulu belajar ilmu mantik. Tak salah. Sebab kita nak mengetahui, nak mencerdaskan otak. Belajar ilmu falsafah. Kita tak kata falsafah itu satu ilmu hikmah. Ia adalah satu fan sahaja. Tapi fan, kenapa fan itu dipelajari di dalam nak memahami hukum-hukum? Sebab di situ dia membahagikan sesuatu untuk supaya kita mengenalinya. Okey, dalam pembahagian, bentuk pembahagian dia, so, kita dah ada, cuma dia tak dinama-namakan perkara tadi. Jadi was-was ini satu perkara yang nazari, dia satu badhi. Kita kata satu badhi. Bila kita sebut api, kita boleh gambarkanlah api itu membakar. Kita sebut malaikat, so kita tak boleh lagi. Malaikat tu kita tak boleh lagi nak bergambarkan macam mana. Malaikat ni tak boleh lagi, sebab kecuali kita tahu malaikat ni satu makhluk Allah yang dicipta daripada nur, yang tidak melakukan dosa. So kita kena datang dulu. Kalau sebut api, terbakar, boleh faham dah. Api terbakar, boleh faham dah. Jadi benda yang badhi, benda yang jelas. Tapi bila sebut malaikat, tak boleh lagi. Malaikat apa? Malaikat ni makhluk Allah, dicipta daripada nur, yang tidak ada sifat engkar, semua terfi'al. Sifat engkar, la ya'sunallah ma'amarahum, yang tidak memaksiati Allah dengan apa yang telah diperintahkan ke atas mereka. So kita dia kena satu benda, dia kena perlu nazari, dia perlu memikirkan dulu siapa. Jadi perkara yang nazari, dia ada satu badhi
dan nazari. Satu badhi, benda yang jelas. Nazari ni benda yang terselindung lah, kita panggil mudah agak, tersirat lah sikit. Bukan tersirat jangan, tapi seolah macam tu. Sesuatu yang tidak dilihat tetapi dapat difahami dengan memikirkannya. Dia tak boleh lihat, dia tak nampak, tapi kita boleh faham dengan kita memikirkannya. Tak adalah, oh, kita tak boleh nak gambarkan malaikat tu macam mana, tapi kita boleh faham lah. Kita boleh faham dengan memikirkannya. Apa dia? Makhluk Allah. Malaikat ni makhluk Allah, dijadikan Allah daripada cahaya, tidak ada sifat taat. So kalau kita banding dengan kita ni langgar perintah, dia ni tak langgar perintah. Sami'na wa ata'na. Begitu. Dalam akidah, maksudnya sesuatu yang nazari, yang tersembunyi di dalam akidah kita. Sesuatu perkara yang nazari itu sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi difahami dengan memikirkannya. Dia sini berada, dia berakar umbi dan di dalam akidah kita. Dia duduk main-main dalam akidah kita. Okey. Sebab tu membawa satu akidah yang betul. Akidah sahihah, wajib. Akidah sahih ni wajib. Sebab dia akan memelihara bayangan itu, tasawur lah, tasawur. Bayangan tu tasawur. Tasawur dan tasdik. Tasdik tu mesti ada hujah dan dalil. So bayangan tak boleh disebut satu badhi, satu nazari. Nazari ni benda yang perlu kita ada, perlu kita tidak boleh tengok seimbas lalu. Kita tengok dengan dua lapis, dua pandangan, dua sudut, dua benda yang berbeza. Okey, boleh juga. Jadi dia akan kacau akidah kita. Benda-benda was-was ni dia akan kacau akidah kita. Dia akan kacau dalam akidah, dia akan kacau akidah kita. Jadi untuk tak kacau akidah kita, kita perlu kuat, kita mesti membawa akidah yang betul. Benda was-was ni tak kacau kita, kita mesti ada satu pegangan supaya was-was yang attack ni dalam akidah ni, kita ada satu pegangan. Was-was ni dia mari attack kita. So kita ada satu pegangan dah. Bila ada satu pegangan, walaupun attack macam mana pun kita kuat, kita boleh defend. Kita boleh defend. Kita boleh defend dia. Okey. Membawa akidah sahihah dalam hati adalah suatu kewajipan. Menjaga akidah ni satu kewajipan. Sebab itulah ulama telah menyusun ilmu akidah. Bukan ilmu akidah mesti ilmu sifat 20 ni, ilmu bid'ah, hak Nabi tak buat. Tak, dah ada dah. Kita dah bincang semua dah dulu. Dalam kitabul iman semua dalil-dalil semua dah ada dah belakang dah. Dah cukup dah dalil. Tapi cuba ulama mutaakhirin, ulama-ulama tadi, ulama-ulama mutaakhirin tadi ada dalam gangguan tadi. Tuan-tuan dengar dulu. Tuan-tuan jangan menulis lagi ya. Tuan-tuan jangan menulis lagi. Tuan-tuan dengar apa yang saya nak cakap ni. Tuan-tuan jangan tanya banyak lagi soalan. Sebab kadang-kadang soalan yang tuan-tuan tanya, saya dah akan jawab lepas ni. So, tuan dengar dulu penerangan. Tuan dengar dulu tuan dengar dengan tawajuh di sini. Jangan menulis lagi. Jangan menulis. Ada tempat tuan-tuan boleh bagi komen, tak apa. Di sini saya nak suruh tuan-tuan dengar dulu. Jangan bagi komen lagi. InsyaAllah. Jangan bagi komen lagi. Tuan-tuan dengar dengan baik. InsyaAllah. Baru kadang-kadang kan dia duk tanya dah soalan, saya tak terang lagi. Lepas saya terang, Ustaz, lepas tu saya tanya, nanti sabar dulu, lepas tu tanya soalan lepas ni. Lepas saya terang, saya tanya, siapa nak tanya soalan? Ustaz, hak tanya saya ni dah ada jawapan dia. Sebab tu sabar dulu, kena tunggu dulu. Kita baru memulakan was-was. Ini cara, salah satu peradaban lah. Benda yang mana tuan-tuan tak perlu bagi komen, tuan-tuan jangan komen lagi. Itu salah satu peradaban dia. Tak komen, dengar dulu. Bila tanya faham ke tak faham, baru tuan-tuan boleh lontarkan soalan. Begitu boleh InsyaAllah. Kita sabar, kita sama-sama baru belajar. InsyaAllah tak apa. Saya pun baru belajar nak mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan baru belajar nak mengaji dengan saya. Begitu. Kan? Jadi dia mengosongkan akidah yang batil dalam hati adalah satu kefarduan. Nak kosongkan akidah yang salah ni, kita kena dua-dua betul. Untuk bawa akidah yang betul dan mengosongkan akidah yang salah, saya tulis saja satu kewajipan dan satu kefarduan. Sebab wajib dan fardu ni dari segi amalannya sama saja. Kalau dari segi pengeluarannya berbeza.
Semua saya letak. Kenapa tak letak fardu dulu, nak letak wajib? Itu sebab susunan. Oleh kerana kita dah tahu al-fardu wal wajib mutaradifan. Al-fardu dan wajib mutaradifan. Okey. Mereka yang percaya, contohnya akidah. Mereka yang percaya kepada sebahagian Rasul, ada yang tidak percaya kepada sebahagian Rasul. Ini salah satu akidah yang salah. Macam mana orang Yahudi tak percaya Nabi Isa sebagai Rasul. Macam mana orang Kristian, Nasara tak percaya Nabi Musa sebagai Rasul. Mengiyakan sebahagian Rasul dan menidakkan sebahagian Rasul. Kita mengiyakan kedua-duanya. Cuma kita tak boleh ikut dah. Sebab zaman mereka berdua dah habis dah. Dan sekarang zaman kita, iaitu zaman Rasulullah SAW. Dan agama yang dibawa oleh Nabi ialah agama nasih dan agama lain. Walaupun dia samawi, tetapi telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan dan tidak boleh diguna pakai. Cuma kepercayaan kepada mereka sebagai Nabi-Nabi adalah penting. Jadi kita mempercayai Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, dan telah dijelaskan dalam Kitabul Iman dahulu. Okey. Ada juga jadi yang akan mempengaruhi akidah ialah akhlak. Satu akidah ni, kita memelihara akidah yang betul dan kita kena buang akidah yang salah. Jadi akidah ni juga akan terefek dan terkesan dengan akhlak. Iaitu kita panggil dia akhlak lah. Sebenarnya dia sifat. Dia adalah sifat. Pada zat Allah, kita panggil dia sifat. Pada diri kita, kita panggil dia akhlak. Sebab tu kita ada satu bab dalam perbahasan ulama. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak yang Allah kendaki. Telah kita jelaskan dulu, ada dua nama Allah. Ada dalam 99 nama Allah, dia ada dua kategori. Iaitu salah satu nama yang mewakili sifat jalaliyah. Salah satu nama yang mewakili sifat jamaliyah. Sifat Allah itu terbahagi kepada dua. Jalaliyah, jamaliyah. Jalaliyah, keperkasaan Allah. Sifat keperkasaan. Jabbar, gharar, perkasa, takabbur. Itu sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah ini sempurna pada zatnya. Sempurna pada zatnya. Dan takabur itu sempurna bagi Allah. Dan itu sifat yang sempurna baginya. Dan tidak ada kecacatan baginya. Sebab zat Allah. Sifat-sifat takabur, sifat perkasa, sifat songkok, sifat sombong, sifat bongkok. Itu sifat-sifat Allah. Dan sifat ini pada zatnya sempurna. Tapi sifat ini jika ada pada insan, maka insan itulah yang paling hina. Insan itulah paling hina. Orang yang bersifat dengki, orang bersifat takabur, orang yang bersifat bongkok. Bagi manusia tak sempurna. Bagi Allah sifat itu sempurna, kamil dan sempurna pada zat dan sifatnya. Okey. Ada sifat Allah iaitu kita panggil dia sifat jamaliyah, sifat cantik. Ghafur, pemberi kemaafan. Rahim, yang merahmati. Rahman, yang mempunyai sifat rahmat, yang merahmati. Sifat-sifat ini, yang mana sifat-sifat ini kita panggil sifat jamaliyah, yang sempurna pada zat Allah. Dan sifat ini Allah nak kita milikinya dan kita ada dalam diri kita. Jadi kita kenapa dipanggil khalifah Allah? Mungkin saya dah sebut dah sekali, tadi sebut kali kedua supaya ingat. Kenapa kita dipanggil? Salah satu tafsir khalifatullah. Satu kita tafsir khalifah, kita memerintah. Kita nak jadi pemerintah seorang saja dalam satu Malaysia, seorang saja PM. Satu Indonesia, satu saja presiden. Yang lain tak boleh jadi presiden. Satu orang saja. Sedangkan Allah kata kepada Adam AS, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hantar Adam tadi sebagai khalifah. Jadi khalifah di sini dalam satu tafsir yang lain, iaitu kita mewarisi, kita mengambil sifat-sifat jamaliyah Allah Ta'ala, mengamalkan dalam diri kita. Maka bila kita pamerkan sifat tadi,
Kitalah khalifah Allah di atas muka alam. Jadi setiap orang boleh pamerkan, setiap orang boleh amalkan sifat-sifat yang Allah suka itu, yang kita panggil dia sifat jamaliyah. Dan apabila kita mengamalkan sifat-sifat tersebut, maka kitalah dikatakan sebagai khalifah Allah di atas muka alam. Okey, jelas. Jadi mereka yang percaya, jadi ada akhlak yang akan meracuni iman. Sifat-sifat yang buruk tadilah, sifat-sifat jalal Allah lah. Tapi sifat tu sempurna bagi Allah. Sifat tu sempurna bagi Allah. Tapi sifat ni jika kalau manusia amalkan, maka sifat ni lah menyebabkan manusia paling buruk. Tapi sifat ini kita panggil dia akhlak. Sifat ini kita panggil dia akhlak. Maknanya orang yang sabar itu dia mempunyai akhlak. Dia ada sifat-sifat. Tapi orang itu kita panggil dia seorang yang berakhlak mulia. Sebab apa dia akhlak mulia? Dia banyak sifat yang baik lah. Orang tu akhlak dia tak bagus. Sebab apa dia tak bagus? Akhlak dia tak bagus. Sebab dia ada sifat-sifat tak bagus lah. Jadi kita berakhlak dengan sifat yang Allah suka. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi pada zat Allah kita panggil sifat, pada insan kita panggil dia akhlak. Jadi kenapa orang itu kita kata baik? Kenapa dia baik? Akhlak dia bagus lah. Masya Allah, very nice lah akhlak dia. Sebab apa dia akhlak baik? Sebab dia ada sifat yang baik. Dia ada sifat-sifat yang baik, maka kita kata dia berakhlak baik. Orang tu akhlak dia tak senonoh lah. Kenapa? Sebab dia ada sifat yang tak senonoh. Okey, kita panggil dia akhlak. Okey, di situ boleh faham kenapa sifat dipanggil akhlak. Okey, kenapa sifat diletakkan atas nama akhlak. Okey, di situ. Jadi ada akhlak yang boleh meracuni. Ada sifat, ada juga akhlak. Iaitu sifat lah. Dalam akhlak tu ada sifat-sifat yang boleh meracuni iman. Tapi kita letak akhlak lah. Ada akhlak-akhlak yang boleh meracuni iman. Kita namakan akhlak itu dalam bahasa Arab al-akhlaqu az-zarilah, al-razilah, ar-razilah, ar-razilah, akhlak ar-razilah. Apa dia? Seperti akhlak tu, akhlak yang tak baik, akhlak yang meracuni. Ar-razilah, yang meracuni. Siapa dia? Sifat akhlak tu, dia daripada sifat lah. Sifat takabur, sifat bongkok, sifat sombong. Itu misal-misal, ialah banyak lagi lah. Oleh itu akhlak-akhlak yang beracun, ar-razilah ni, akhlak yang beracun ni perlu dibuang daripada hati kita, kerana akhlak-akhlak itu tersebut berasal daripada hati. Kerana simbolnya sifat-sifat yang buruk ni, yang menghasilkan akhlak-akhlak yang tak elok ni, dia sebenarnya dikuasai oleh hati. Dia ada dalam hati. Kan dua, bila orang tanya rombongan yang datang, ketua rombongan yang datang daripada Rabi'ah tu, ketua Rabi'ah tu yang datang tu, Abdul Qais tu, tanya Nabi, apakah yang menyebabkan satu orang itu dipandang mulia? Dia kata pada lidah dan hati. Satu orang itu dipandang dengan bukan sebab pada wajahnya, tapi pada dua benda kecil, hati dan lidahnya. Hati dan lidahnya. Okey. Jadi kita perlu menghilangkan sifat. Jadi sifat tu sifat-sifat mazmumah lah, sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang buruk yang perlu dibuang daripada hati kita. Dan kita perlu menghiasi dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi ada akhlak yang boleh mempengaruhinya. Yang benda ni tak boleh langsung lah. Benda ni tak boleh langsung lah. Dia mempengaruhi akidah kita. Cuma was-was ni duk mana? Jadi akhlak yang baik, akhlak tak baik, was-was ni duk mana? Was-was dia tak realiti lagi. Tapi bila dia berdempel dengan satu tempat, baru kita akan nampak benda tadi. Warna.
kita tak boleh tunjuk warna tadi. Warna kita boleh tunjuk tak warna? Tak boleh. Hijau. Boleh tak tunjuk warna hijau? Tak boleh. Mana ada warna hijau? Tak boleh. Tapi bila dia telah terletak pada satu tempat, di dinding yang hijau, tu ustaz tu warna hijau tu cat. Cat tu sebab dia terletak pada air cecair tadi. Baru kita nampak hijau. Baru kita nampak hijau. Itu tu cat tu hijau tu. Dia tak letak pada mana-mana. Cat tu dia duduk, warna tadi duduk pada air. So air cat tu jadi hijau. Tak pada dinding. Warna tadi kita tak boleh cari warna. Tak boleh. Tapi bila dia duduk, dia berdempel pada satu tempat, jelas dia nampak jelas. Jadi was-was ni dia taklah dia duduk tengah-tengah. Dia bukan perkara, dia bukan daripada benda-benda akidah, benda-benda yang mana benda-benda buruk. Maknanya dia tak dosa lagi lah. Dia tak dosa lagi. Tapi bila dia berada di satu tempat, menyebabkan perkara itu menjadi dosa. Perkara tadi menjadi dosa. Jadi baki, selain daripada yang baik dan yang buruk tadi, baki itu kita panggil dia khiyalat. Iaitu satu khayalan, satu khiyalat, satu khayal, satu khayalan lah. Satu benda yang khayalan. Khayalan itu boleh jadi benda yang fantasi, benda yang khayalan, benda fantasi, khayalan. Khayalan ni dia boleh jadi kenyataan atau dia tak boleh jadi kenyataan. Dia boleh jadi kenyataan atau dia tak boleh jadi kenyataan. Jadi was-was ini ialah perasaan yang bermain di hati. Perasaan ini boleh memberi kesan kepada hubung kaitnya dengan zahir. Perasaan ni dia tak berdosa lagi. Was-was ni dia tak berdosa lagi. Tetapi perasaan ni dia ada hubung kait dengan amalan zahir. Jika perasaan ni terzahir kepada sesuatu amalan, dia terlekat dah. Warna tadi baru dia nampak hijau, biru, merah, hitam. So warna tadi tak ada nampak. Bila dia terlekat dah. Jadi perasaan was-was ni, khiyalat ni, bila dia terlekat dengan amalan zahir. Dia terlekat dengan amalan zahir. Perasaan dia satu perasaan yang bermain dalam hati. Dia tak dikira dosa lagi. Sebab dosa dikira setelah adanya azam. Dosa setelah adanya azam. Bukan hanya khiyalat. Jadi perasaan ini berhubung kait dengan amalan zahir. Bila dia mari saja dalam amalan zahir, tapi dia dah ada mari dah di dalam hati kita. Selagi tidak dizahirkan dengan amalan, maka ia tidak akan diambil penghisaban. Tetapi jika dizahirkan dengan amalan zahir, maka dia akan berdosa. Orang tadi akan berdosa dah. Jika dizahirkan sifat tadi, was-was tadi kepada satu amalan. Dia dah berdempel dah. Dia ada rabat dah. Dia berdempel dah dengan sesuatu perbuatan. Yang menyebabkan dia tertinggalnya sesuatu amalan. Maka dengan was-was tadi menjerumuskan seorang tadi kepada dosa. Okey. Datangnya khiyalat, satu imajinasi, satu khayalan, satu imajinasi. Yang salah itu bukan satu kesalahan. Dia tak salah sebab manusia tu akan dipengaruhi benda-benda ni. Tak salah. Tetapi membiarkan dia wujud di dalam hati itu satu kesalahan. Tapi wujud dalam hati itu satu kesalahan. Dia dah mari dah, duduk dalam hati dah. Duduk berdempel dah dalam hati. Itu salah. Dia mari, terlepas, terlintah, mari apa semua. Tak salah. Tapi kita letak dalam hati, itu menjadi satu kesalahan. Sebagaimana kita telah pelajari dulu, niat. Niat kan dia ada 5 jenis javisan niat. Niat yang mana tidak muqtarin bil fi'il. Kalau niat yang muqtarin bil fi'il dalam matan zubat tu dia beritahu ada 7 kategori yang diberitahu. Tapi dia ada satu lagi, niat yang muqtarin bil fi'il. Niat yang ghair muqtarin bil fi'il. Niat yang ghair muqtarin bil fi'il ni, yang mana niat tadi selepasnya tidak diqarankan, tidak disertakan dengan perbuatan.
Niat yang selepasnya tiada perbuatan. Niat yang selepasnya berterusan. Niat yang berhubung dengan perbuatan. Itu dipanggil niat muqtarin bil fi'il. Niat yang ghair muqtarin bil fi'il. So yang kita nak bincangkan ni, niat yang ghair muqtarin bil fi'il. Niat yang mana selepasnya tidak ada lagi perbuatan. Perbuatan tu tertangguh lagi, tak buat lagi. Dia tidak exactly. Bukan niat yang contoh dia, bila kita dari segi sebutan dia ada awal dan akhir, tapi sebenarnya dia serentak pergerakan tadi. Kali kita sebut seorang itu membuka kunci, memusingkan anak kunci, membuka mangga kunci. Maka bila memusingkan kunci, maka terbukalah mangga. Dari segi susunan bahasa dia ada belakang depan, tapi benda tu serentak. Bila kita gerakkan kunci, maka mangga akan tergerak. Bila kita gerakkan kunci, mangga akan tergerak. Bila kita membuka kunci, mangga akan terbuka. Itu dari segi bahasa, dari segi susunan bahasa, dia ada belakang depan. Maknanya kena buka kunci dulu, baru mangga terbuka. Sebenarnya pergerakan tu serentak. Itu dipanggil muqtarin bil fi'il. Niat yang bermuqtarin bil fi'il. Dia niat serentak dengan perbuatan. Tapi ada niat yang mana perbuatannya tak dibuat lagi. Niat yang ghair muqtarin bil fi'il ni kita bahas dalam hadis pertama dahulu, bab niat. Niat ni ada 5 lapisan dan 5 kategori. Hajis, terlintasnya niat. Khatir, lekatan niat. Bila terlintas dia terkat. Dan hadisun nafs, iaitu fikiran di hati, fikiran pada niat tadi. Hadisun nafs, kalau kita terjemah dalam sini, hadis tu percakapan diri. Tak, bukan percakapan diri. Dia hadisun nafs tu maksud dia pemikiran. Bila satu orang tadi dia terlintas, dia panggil hajis. Bila dia terlekat, dia dipanggil khatir. Dan ketiga dipanggil hadisun nafs, baru dia berfikir. Keempat dia panggil ham. Untuk pahala telah diberi, untuk dosa tidak lagi. Ham ialah rancangan. Benda ni saya telah terangkan pada muka surat 124 dahulu. 124. So tuan-tuan tengoklah penerangan pada hari keberapa di dalam bulan Ramadan, ialah pada muka surat 124 dahulu. Okey. Ham dan azam. Azam itu ialah nekat. Jadi untuk baik, darjah rancangan sudah dapat, maka kalau darjah azam, lebih-lebih lagi berdarjah aulalah, pahala akan diberikan bila dah darjah azam. Tapi dosa tidak ditulis lagi kepada keempat-empat ni. Dia berada dalam kitab Ad-Dalilul Falihin. Dalilul Falihin yang menyatakan bahawa hajis, khatir, hadisun nafs dan ham untuk dosa tak dituliskan. Jadi was-was ni berada di tempat ham. Apabila dia dalam bentuk, dia adalah dalam ham jika dia tidak dizahirkan dengan perbuatan. Sebab dia tadi kan, khiyalat ini selagi ia tidak dizahirkan dengan amalan, so dia tak kira dosa lagi. Jika dia berada di peringkat keempat, selagi tidak dizahirkan dengan amalan, maka ia tidak diambil penghisaban. Maksud tak dikira dosa. Tetapi jika dizahirkan pada amalan zahir, maka dia telah berdosa. So tuan-tuan kena imajinasikan dengan saya baca ni. Dengan tuan-tuan gambarkan apa yang saya terangkan dulu, so tuan-tuan boleh faham. Sebab benda ni agak dia kritikal sikit. Agak kritikal. Datangnya khiyalat yang salah itu bukan satu kesalahan, tapi membiarkan wujud dalam hati itu sebenarnya bermulanya kesalahan. Niat ada 5 peringkat. Hajis, khatir, hadisun nafs, ham dan waswas. Waswas berada di tangga keempat, iaitu di tangga ham. Kalau baik kita panggil ham lah, rancangan. Ia masih lagi tidak dikira berdosa selagi tidak menuturkannya atau beramal dengannya. Kalau azam untuk melakukan dosa, walaupun belum dilakukan, ia telah tertulis sebagai satu dosa. Sepatutnya bab ini
dia letak babul ilham wal waswasa. Bab ilham dan waswas. Maksudnya bab ilham. Ilham ni perkara yang baik. Ilham ni kita dah cerita dalam kitabul ilmu dulu. Ilham ni selepas wahyu. Ilham ni diberi kepada orang-orang yang baik. Dan yang ketiga, firasah. Wahyu, ilham dan firasah telah kita bincangkan di dalam kitabul ilmu pada dauratul kitabul ilmi kita. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi kitabul ilmu di dalam daurah kitab kita. Boleh, Masya Allah, tak apa. Yang nak berundur dulu, tak apa. Selepas tu melihat keadaan, Masya Allah, tak apa. Jadi, hari ni kan hari cuti kan? Hari cuti lah. Saya beri sampai 8 suku lah saya bagi pada tuan-tuan. Okey. Sepatutnya, bab ilham ni, sepatutnya ulama' kata, masyayikh kata, bab ni, bab ilham dan waswas. Ilham dan waswas. Tapi ilham tu benda yang baik. Benda yang baik. Jadi ilham adalah khialat kebaikan, sedangkan waswas ialah khialat keburukan. Tetapi sebagai taglib secara keseluruhan disebut bab waswas. Bila kita sebut waswas, sepatutnya dia berganding dengan ilham. Waswas dia berganding dengan ilham. Tapi bila kita sebut waswas, sebab kecenderungan pada dosa. Jadi sebelum ni adalah bab dosa. Sebab itu dia tak letak bab waswas, ilham dan waswas. Sebab ilham tu menuju kepada kebaikan. Tapi oleh kerana bab belakang, bab depan dia bab dosa, so kita nak sinambungkan. Ulama pengarang nak sinambungkan, nak rabatkan dan hubungkan kesinambungan daripada bab sebelumnya. Maka pengarang telah meletakkan babul waswas. Sepatutnya waswas ni dia bersama dengan ilham. Tapi oleh kerana belakang no dosa, tadi hak perkara mana yang boleh mendatangkan dosa, yang ada hubung kait dengan dosa, waswas lah, bukannya ilham. Begitu. Sebab tu dia letak babul waswas. Okey, babul waswas. Begitu. Jadi waswas dimaafkan. Jadi sebab tu lepas definisi baru saya bawa hadis pertama. Mudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan daripada umatku daripada waswas. Kesalahan daripada umatku, tajawazu an ummati waswasa, iaitu daripada waswas yang ada dalam hatinya selagi mana dia tidak beramal dengannya atau bertutur dengannya. Jadi amalan ada dua, satu kita buat, satu kita tuturkan. Satu kita buat, kita dah buat lah kira. Dan satu lagi kita tak buat, kita tuturkan. Maksudnya dah buatlah, fa'ala au qala. Fa'ala tu buat, qala tu kita tuturkan. So benda tu sama ada kita jangan tuturkan dia dan jangan kita buat. Selagi tu dia tak berdosa. Itulah hadis-hadis yang akan datang diterangkan macam mana waswas itu datang dan macam mana. Dan waswas ni datang dalam kehidupan sahabat. Waswas ni paling teruk ni. Waswas ketuhanan ni. Bukan waswas amalan betul tak betul, boleh tak dia, sah tak sah, dikira tak kira, kira mandi wajib ni sah tak, ibadat ni sah tak. Was-was ni datang kepada sahabat tentang tauhid dan keimanan. Macam mana Nabi nak bagi tahu. InsyaAllah nanti kita akan baca keesokan harinya, insyaAllah. Keesokan harinya kita akan baca. Jadi kita ni nak bincang. Kita nak bincang selepas PKPP. PKB berakhir, PKPB berakhir, keesokan harinya. Dan PKP akan bermula pada 6 Jun. So pengajian kita macam mana? Itu kita akan terang semula lah tu. Jadi kita tak boleh nak terang. Pertanyaan tu yang kita baca berulang-ulang tu, nanti kita tanya jawapan dia dalam hadis ni. Saya tak boleh memberi jawapan pada tuan-tuan tanpa kita membaca hadis ni. Begitu. Saya dah ada jawapan tapi tak nak lah. So kita baca hadis satu,
Kita baca hadis 2, ada tak persoalan tuan-tuan di dalam perkara tadi? Sebab dalam bab was-was ini, ulama mengambil hadis lebih kurang 16 hadis. Bab was-was, ada 16 hadis. Ada 16 hadis. So macam mana? Kita nak mula malam atau macam biasa pagi, Maulana? Sebenarnya saya memulakan pengajian saya pada 2 Julai. Keputusan saya untuk mengajar pelajar-pelajar, sebab madrasah tak boleh datang lagi, sebab kita pun tak tahu macam mana SOP untuk pelajar-pelajar madrasah yang berasrama. Semua pelajar-pelajar sekolah, SOP dia akan diterangkan nanti peringkat demi peringkat. Jadi saya sebenarnya tak mengajar lagi pada 2 hari bulan 7 tu baru saya memulakan pengajian saya dengan pelajar-pelajar dengan menggunakan internet. Menggunakan internet live untuk pelajar-pelajar, sebab pelajar-pelajar tak boleh masuk lagi. Jadi saya boleh mengajar pagi, tapi ramai ke orang boleh duduk pagi. Tapi kalau bila saya dah sepenuhnya mengajar dah muka madrasah, saya tak boleh buat pagi lagi lah. Tapi saya sebelum 2 hari bulan 7 tu, sebulan 6, bulan 6 ni lagi saya boleh buat lagi untuk pengajian pagi. So sebelah malam, mula 10.30, syur saja. Setakat ini pagi masih okey, malam pun okey. Kalau malam bertembung dengan kelas budak madrasah Madi, Allah, okey. Saya okey, boleh terus kelas seperti biasa Ustaz. Ikut time sekarang Maulana, malam Sabtu malam dan Ahad malam. Sabtu malam dan Ahad malam. Sabtu Ahad tu kita dah bagi tahu, kalau Sabtu dan Ahad kalau masih lagi sebab kita sampai PKPP ni sampai Ogos kan, end of August. So mungkin kita akan bebas sepenuhnya insya-Allah bulan 9. Bulan 9 tu kita tengoklah, sebab kita PKP 6.30. Saya show malam Ustaz. Sebelah malam Maulana, pukul 9.30 show saja. Ikut waktu Maulana. Yang boleh follow boleh tengok video, yang tak boleh follow boleh tengok video. Ustaz, kalau sambil-sambil dengan belajar madrasah. Jadi kita buat sehingga bulan Julai. Jadi kita buat macam biasa sehingga bulan 2 Julai dulu. Okey, insya-Allah lah. Nanti saya akan bagi tahu esok macam mana saya tengok show tuan-tuan 9 malam majalah. Saya ada perancangan sedikit, iaitu saya kena duduk mesyuarat pagi. Jadi saya akan pilih 2 hari yang mana saya pasal mesyuarat hari-hari. Saya kena duduk mesyuarat, saya bagi mesyuarat ni 2 kali seminggu. So 2 kali seminggu saya tak boleh ada kelas pagi lah. Dan pada sampai ke Julai ni lah, ending of Jun ni lah, sampai Jun lah, kita kira sampai Jun lah, ada 20 hari lagi saya kena duduk mesyuarat. Jadi mesyuarat tu pukul 7, jadi pengajian kita 6.45, mesyuarat tu harian. So saya kena hadir mesyuarat jugalah untuk diri saya. Jadi saya akan hadirkan mesyuarat 2 kali seminggu. Saya hadir mesyuarat 2 kali seminggu. 2 kali dalam 7 hari tu saya nak bagi spend masa mesyuarat 2 kali seminggu. So dalam 2 kali seminggu ni, selepas 10 hari bulan ni, dalam 2 kali seminggu kita tak ada pengajian pagi, kita ada pengajian malam. Pada tempat hari yang tak ada pengajian pagi, kita ada kelas pengajian malam. Ini saya briefing tuan-tuan dulu. Saya nak beritahu tuan-tuan tentang keadaan saya ni. Jadi dalam minggu hadapan, dan minggu ni lah selepas 10 hari bulan ni, saya 2 kali seminggu saya tak boleh berkelas pagi. Saya tak boleh datang. Saya tak boleh buat kelas 6.45. Jadi tetapi 5 hari tu boleh buat kelas lah. Hari yang tidak ada daurah lah, Sabtu dan Ahad tu lah. Ini pada hari yang tak ada Sabtu dan Ahad. Dan 5 hari saja boleh buat kelas. Pada hari Sabtu Ahad 2 hari, maknanya kita ada daurah, sebab itu benda yang private. Jadi kita ada 2 hari lah, hari yang mana saya tidak boleh berkeudara pagi. 2 hari yang saya tak boleh berkeudara pagi. Kita insya-Allah berjumpa
pada waktu malam. InsyaAllah kita berjumpa pada waktu malam. InsyaAllah itulah nanti esok saya akan tengoklah, insyaAllah saya akan bagi tahu. Saya akan cuba walaupun kesibukan saya tak sibuk lagi, dan lepas PKP ni saya memang sibuk lah. Tuan-tuan kena ikut masa saya pula. Sekarang saya boleh masuk ikut masa tuan-tuan lagi. Saya tanya tuan-tuan dan sebagainya. Tapi bila saya waktu dah habis semua clear, memang saya sibuk. So tuan-tuan kena ikut masa saya. Tu saya mintanya, begitulah. InsyaAllah. Jadi saya beritahu pada sampai bulan 6 ni, sepanjang bulan 6 ni, daripada 11 hari bulan, seminggu, esok saya akan beritahu hari mana saya tak boleh berkeudara pagi, hari mana kita tak boleh live pagi, dan pada hari yang kita tak boleh live pagi, kita mengaji waktu malam. Boleh insyaAllah. Kita mengaji, maknanya 2 kali seminggu kita mengaji malam. 2 kali seminggu kita mengaji malam, dan 5 kali kita mengaji pagi pada hari yang tak ada daurah lah, pada hari yang tak ada daurah. So tuan-tuan kena cek selalu dalam pemikiran tuan-tuan, iaitu daurah kita pada Sabtu dan Ahad, minggu kedua dan minggu keempat. Itu pun di dalam bulan 8 sampai bulan 8 saja. Lepas bulan 9 kita kena tengok lain pula, insyaAllah. Wallahualam, saya rasa boleh macam itulah insyaAllah. Wallah, kalau malam pun 9.30 lah saya akan mulakan, 9.30 lah malam. 9.30 sampai 10.30 ke, saya tak tarik panjang sangat lah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. So saya akan beritahu esok pagi, bila waktu pagi saya tak boleh. Esok ada lagi pagi sekali, esok ada lagi selepas kita berkodara. So saya akan beritahu waktu bila saya tak ada pagi, hari apa saya tak kuliah pagi, saya akan berkuliah malam 2 kali seminggu. Wallahualam. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya akan tulislah di page tu, saya akan masukkan, cuma saya bincang dengan tuan-tuan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.